Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin buat perkongsian slide Sains tingkatan 3 KSSM bab 2 subtopik 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Kita tengok. Ini waktu siang. Pengambilan karbon dioksida dan oksigen. Penyingkiran oksigen dan karbon dioksida. So, dia ulang kita ini. Waktu malam ambil oksigen, lepas tu dia buang karbon dioksida. Kita tengok dengan lebih dalam. Struktur dalam daun yang menunjukkan laluan pertukaran gas peresapan karbon dioksida berlaku melalui apa? Liang stoma. Mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel, di dalam ruang udara antara sel. So yang ni yang kamu dah belajar. Dah belajar bila? Masa sains tingkatan 1. Yang pertama, kita tengok. Apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida dalam sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan di dalam. Perbezaan kepekatan ini membolehkan karbon dioksida terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang udara antara sel ke dalam sel. So itu dia. Macam biasalah, kepekatan tinggi akan bergerak ke kawasan kepekatan yang rendah. Itu konsep asas dia. Hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida dalam ruang udara antara sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan di dalam udara di luar stoma. Perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan karbon dioksida dari atmosfera ke dalam ruang udara antara sel melalui liang stoma yang terbuka. So itu dia. Ni yang cikgu baca tadi. Resapan dia kan ada sebab apa? Perbezaan kepekatan. Setiap stoma terdiri daripada satu liang. Liang ni macam pintu lah yang disempadani oleh sepasang sel pengawal. Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya dan tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari yang panas. Itu dia. So siang hari dia terbuka. Sebab apa? Nak serap cahaya matahari. Malam dia tutup ni. Malam dia tutup ataupun waktu kemarau, waktu panas sangat dia akan automatik dia akan tutup. Ini dia. Stoma terbuka, stoma tertutup. Proses osmosis mempengaruhi liang stoma. Osmosis ialah proses pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi ke kawasan yang berkepekatan molekul air yang rendah. Merentas membran separa telap. Membran ini telap kepada air tetapi tidak telap kepada sesetengah zat terlarut seperti molekul sukrosa. So dia telap kepada air. Air je boleh lalu, yang lain tak boleh. Membran separa telap menghalang pergerakan molekul zat terlarut yang besar. Hanya molekul air yang dapat bergerak merentas liang membran separa telap. So yang ni boleh buat eksperimen ni.
Apabila terdapat cahaya, sel pengawal menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Okey, yang kita tahu. Kepekatan glukosa dalam sel pengawal meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Oleh sebab itu, sel pengawal menjadi segar dan membengkok. Sebaliknya, pada waktu malam atau hari yang panas, air meresap keluar dari sistem pengawal juga secara osmosis dan menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan lurus. Ini perubahan bentuk sel pengawal yang disebabkan oleh osmosis. Ini sel pengawal flasid dan lurus, sel pengawal yang segar dan membengkok. Yang warna biru tu air meresap masuk ke dalam sel melalui osmosis. Yang merah keluar. Yang biru masuk, yang merah keluar. Penting ke tak penting persekitaran yang bersih? Okey, jom kita tengok. Persekitaran terutamanya udara yang tidak tercemar adalah sangat penting untuk menjamin tumbesaran dan kemandirian tumbuhan. Sekiranya keadaan berjerebu, berhabuk, berdebu, udara yang tercemar ini boleh memudaratkan tumbesaran dan kemandirian tumbuhan. Selain mengurangkan cahaya matahari sampai ke tumbuhan dan kadar fotosintesis, jerebu, debu, habuk yang terenap pada liang stoma juga menghalang pertukaran gas antara tumbuhan dengan persekitaran. So kamu jangan ingat bila jerebu je mesti manusia je efek, no. Tumbuhan pun turut dapat kesan dia. Kesan gas beresid. Gas bahan pencemar udara yang beresid seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida melarut dalam air hujan menghasilkan hujan asid. Sebab apa? Bahaya tak hujan asid ni? Sebab apa dia bahaya? Sebab dia boleh membunuh sel tumbuhan dan menyebabkan tanah beresid serta kurang subur. Tumbuhan tak dapat hidup dalam tanah yang beresid. Hal ini mengurangkan hasil pengeluaran pertanian dan menyebabkan masalah kekurangan sumber makanan. Apakah langkah pencegahan? Okey, pencemaran terhadap tumbuhan dalam konteks tempatan dan global. So, apa yang boleh kita buat? Mengharamkan pembakaran terbuka di Indon dan Malaysia, mengehadkan bilangan kenderaan bermotor yang bergerak dalam bandar Beijing, China punya. Menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria, solar. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu. Jangan lupa kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.